Maknanya nak kena tahu mana fardu ain, mana fardu kifayah. Tauhid, fiqh, tasawuf. Bunyi kata tasawuf. Pada bagati tak mengaji. Hidayatul Salikin, tak. Minhaj Abidin, tak. No, hikam. Hak ambil hak tinggi-tinggi. Hak tu bukan fardu ain. Ni hak, apa ni? Peseng orang sekarang. Sebab apa? Sebab dia ambil daripada guru yang tidak mursyid. Dia mengajar kitab hikam ni, standard dia lain. Orang mengajar pun standard lain. Orang dengar pun hebat dia lain. Ni kadang-kadang, oh, saya kitab hikam. Oh, cakap sedap. Cakap sedap. Orang yang mengajar pula, buat pula. Watok. Watok macam wali Kadang-kadang, bukan tak kenal pun, kenal Punyalah dia watok masa mengajar tu macam wali dah. Kalau jumpa perangai dak berubah-ubah perangai. Jumpa naik tengok pada baca kitab tu macam wali dah, jumpa perangai lama tak berubah-ubah pun. Ni. Sebab apa dia nak dia tinggi. Orang mengajar pun title jadi tinggi, orang belajar pun bukan belajar ilmu biasa-biasa ni. Belajar ilmu nak sampai ke Tuhan dia kata. Belajar ilmu nak sampai ke Tuhan. Ni duk belajar ilmu-ilmu wujud kidang bakok je, dia kata hak tu dah habis-habis. Taharah bab rukun semayang tak habis-habis. Dia buat kecek je ni. Cakap sedap je. Tapi kalau orang yang mengaji kitab hikam dengan guru yang mursyid, tak bengah lah jawapan dia. Sebab apa? Dalam tu cerita perjalanan. Dalam tu cerita macam mana kedudukan orang sampai kepada Allah. Sampai ke jadi ahlillah. Sampai kepada Allah. Kita bukan cerita perjalanan. Ilmu untuk perjalanan tu pun tak selesai-selesai. Ilmu-ilmu perjalanan amal kita wajib sunat. Tu perjalanan. Ilmu untuk perjalanan tu. Ilmu pun tak bicara. Permulaan perjalanan kata Imam Ghazali adalah taubah. Taubah pun tak bicara. Perjalanan apa? Anak kunci kejayaan salik adalah taubah. Taubahnya qada semayang pun tidak, qada puasa pun tidak, zakat tak bayar, tak bereskan terlebih dahulu, dosa nak Adam, tidak taubah minta maaf terlebih dahulu. Pada reti je. Ni cerita tinggi-tinggi ni, hutang orang sengaja tak bayar, duit orang sengaja tak bayar. Yang tuan punya duit ni kok, Allah lah ustaz Allah tinggi dia. Tinggi lah. Bertorikah berapa, duit saya pas sudah tidak bayar. Duit saya pas sudah tidak bayar. Walah dia sama-sama orang menega kan. Ni memang sap okay. Ni hak atas, hak nak sap. Dia menega tak ada rugi pun. Tapi hak sap bawah ni, bayar tak habis. Bukan dia projek tu gagal, rugi, tak berjaya sangat-sangat. Tapi hak sap bawah ni, dapatlah. Gitu-gitulah. Tunggulah. Nanti. Pas sudah pun dak. Patut bunyi torikoh dah sekarang ni dia. Selisih ke? Nampak macam orang hebat dah. Tapi, duit kawan tu macam mana? Awak tak tahu je. Ni, bohong belaka ni. Lepas tu syekh pula, syekh torikoh. Cari orang gini lah. Orang hok hebat-hebat. Orang kaya-kaya. Badan ni. Tapi ilmu syariahnya macam mana? Bicara taubahnya macam mana? Dan ni dosa anak Adam ni. Menzalimi anak Adam ni. Mana duit orang tak bayar ni? Dia dah deli. Ni. Faham tak ni? Ini sekarang. Perjalanan dah kita hakikah ni. Cerita pasal patah. Tapi kalau kita mengaji kitab tu, tak bengah kita. Sebab apa? Kita ni dosa tak lepas-lepas ni. Dosa mata tak lepas, dosa telinga tak lepas, dosa lidah tak lepas. Hak amalan syariat kita ni, amalan syariat tak lepas hak kewajipan. Nak cerita hak perjalanan kerohanian. Kita makan pun makan je syubhah, kita gomor belaka hak kita gomor tu syubhah belakanya. Lepas tu perjalanan penyucian rohani macam mana? Makan hak syubhah. Makan hak syubhah ni pekoh boleh lah. Kita makan hak syubhah, tahu tak kenal tak syubhah hak mana? Hak ada di hak kita duk makan tu syubhah belaka tu. Kita tak tengok pun dia buat macam mana.
Yang kita makan kerana ada cop halal. Tu je. Hak cop halal tu, bukan peksa tiap-tiap hari tu. Nak sambung lesen baru dipeksa. Lepas tu ditinggal ada peksa. Bukan kata tiap-tiap hari ada pegawai bahagian halal ni akan peksa bahan yang diletak. Tiap-tiap hari duk jaga. Tak ada. Lepas tu macam mana dia buat? Pekerja dia orang Islam dah ke? Pekerja. Kandungan bahan tu ambil dia luar. Pekoh dah apa? Syubhah. Tasawuf tak boleh. Kalau nak bicara punjucan rohani lah. Hak sebenar. Hak punjucan rohani, hak gomo belaka ni, faham lah. Mana kalau kita ngaji dengan guru yang mursyid, ngaji kita hakikah ni, memanglah kita malu ke diri. Kalau kita mengaji pun, orang tak tahu kita belajar. Sebab apa? Kita tak cerita kat orang. Sebab apa? Allah lah mereka. Gitu je lah. Mana kita belajar, kita bertambah insaf diri. Kita akan bertambah insaf diri. Orang perjalanannya macam mana? Mujahadah dia macam mana? Mereka sentiasa lapar. Sebab syarat utama lapar. Dalam perjalanan punjucan rohani, kedudukan puasa cukup besar. Kedudukan puasa. Kemudian berbuka puasa pula dengan yang yakin halal, makan sekadar boleh buat ibadah je. Berbuka puasa pun makan sekadar buat ibadah je. Bersahur pun sekadar untuk dapat fadilah sahaja. Berbuka puasa hanya sekadar boleh betul tuan belakang buat ibadah. Bagi esok bersahur kenapa? Sunnah Nabi SAW. Ada ni. Kita bersahur kerana kita nak jadi sihat siang hari, tidak. Lorok kita siang hari, tu kita. Mereka tak. Mereka hanya makan sedikit saja dengan benda yang yakin halal. Ini orang perjalanan. Mujahadah di macam mana? Jadi kita baca kitab-kitab yang cerita bab perjalanan ni, memang kita akan insaf diri. Jauhnya kita dengan mereka. Bukan nak selakung. Ni tapi kalau mengaji kitab-kitab tinggi hikam ke, tauhid pun tak lepas. Pekoh Fadhu Ain pun tak lepas. Kitab Penuh Hati pun tak belajar lagi. Lepas tu yang mari ngajar tu, dia beri-beri je, letak je. Dia letak je kitab hikam di tempat yang tidak selayaknya. Awal-awal, dia bukan mursyid. Dia bukan ahli. Dia tak kenal ilmu nak letak di mana. Baca kitab hikam, syarahan Tauqu Pulau Manis. Payah syarahan Tauqu Pulau Manis ni. Kalau tak belajar molek, tak ada ni. Payah syarahan Tauqu Pulau Manis ni. Mengajar di mana? Di tempat tu, tauhid pun tak lepas. Pekoh Fadhu Ain pun tak ada lagi. Tasawuf Fadhu Ain pun tak ada. Dia baca kitab hikam, syarahan Tauqu Pulau Manis. Faham-faham lah. Dia membaca sendiri, dia tidak mursyid. Tapi oleh kerana orang pandai bercerita, dia banyak membaca mutla'ah. Dia banyak boleh cerita aulia tu, sejarah tu. Orang dengar tu, oh banyak ilmu ni. Tak, ilmu bacaan. Bukan ilmu yang ambil daripada guru. Dia kena cermat lah. Kalau pergi pada tasawuf tinggi-tinggi lah. Hak dalam kitab Mana Berhati, hak tu permulaan. Kitab Mana Berhati pun jangan nak berani-berani. Belajar dok apa dok. Anak murid beri kitab Mana Berhati. Beri hak Rumi, lepas tu dia baca hak Rumi tu, baca hak Rumi, hak kosong. Anak murid tolong beli. Baca 2-3 lekok berhenti. Sebab apa? Orang tekan dengar kata, tak tahulah ustaz dia mengajar Penuh Berhati sepakat Afrika Selatan. Mana pun Afrika Selatan, bukan cerita Afrika Selatan. Tak ada cerita pun hak kandungan Penuh Berhati. Dia cerita hak lain. Tu kitab Penuh Berhati dah tu. Orang sanggup jadikan kitab ni sebagai mata pencarian. Sebagai mata pencarian. Boleh bercerita, baca kitab, ada sagu hati, ada elam, boleh jadi mata pencarian. Mau belajar tak kitab tu? Tak pun. Lepas tu mengajar macam mana? Betul ke tak? Ke laut lah dipanggil. Tak pakai Afrika Selatan. Tapi sanggup. Ni orang panggil tunggang-tunggang agama ni. Dia sanggup menggunakan kitab-kitab agama yang dia tak belajar untuk jadikan sumber pendapatan. Ni kena cermat sekarang ni. Hidayatus Salikin orang mengajar. Belajar tak apa tak? Belajar kita Hidayatus Salikin. Ni mengajar kita Hidayatus Salikin. Kita Hidayatus Salikin saya sebut tadi kan kadar fardu ain. Kadar fardu ain tauhid. Kadar fardu ain fiqh. Kadar fardu ain tasawuf. Kalau dalam hak tebal ni, musak berapa tak tahulah. Hak saya ni, saya pakai hak nipis. Tapi hak nipis saya dah bawa tu. Dah bawa hak tepat dia. Hak saya ni gini je lah.
Abang apa ni? Kelecah dah. Cabut. Oh ada ni buku surat. Surat 15. Ni pun nak cabut ni. Dia kitab lama ni dia gitu. Yes. Saya ni tak ada lah kalau hak tebal ni. Hak tebal ni saya bawa sebagai sandaran. Jadi saya tak mengaji hak tebal ni. Sebagai sandaran. Hak kadar fardu ain tauhid, kadar fardu ain fiqh, kadar fardu ain tasawufnya